Bismillah. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jualah yang memberikan kesempatan, memberikan ruang, peluang kepada kita untuk kita bersama-sama solat maghrib secara berjemaah, untuk sama-sama kita duduk di atas rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendengar hadis-hadis Nabi, kita mendengar tentang ayat-ayat suci kalamullah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dengan cara kita duduk ini dapat menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah. Dan yang keduanya, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salam serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Orang yang kasih, yang cinta kepada Rasulullah, antara tandanya ialah dia banyak mengingat, banyak menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada perbincangan tentang surah At-Taubah, tadabbur surah At-Taubah, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nak kongsikan kepada kita semua ini bukan satu hadis, dua potong ayat Quran daripada suratul Fajr. Wal fajri wa layalin ashr. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin ashr, dan malam yang 10. Malam yang 10 ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir yang diambil daripada Ibnu Abbas. Maksudnya ialah 10 hari pada Zulhijjah, yang bermula daripada 1 Zulhijjah sehinggalah hari raya Aidul Adha ataupun 10 Zulhijjah. Makna kata 10 ini Allah Subhanahu wa ta'ala mention dalam Al-Quran. Begitu juga banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam yang Rasulullah sebut ada kelebihan pada 10 malam ataupun 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Dan kita menghampiri malam ini malam terakhir dalam bulan Zulqa'dah. Hari Selasa nanti, esok waktu maghrib dah masuk bulan Zulhijjah. Masuk bulan Zulhijjah maknanya bermulalah apa yang kita sebut, yang kita baca dalam suratul Fajr itu tadi. Apa kelebihannya? Kelebihannya ialah amalan-amalan sunat yang dilakukan di dalam bulan ataupun 10 hari yang pertama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala nilai lebih daripada hari-hari yang lain. Lebih daripada hari-hari yang lain. Makna kata kalaulah di luar bulan Zulhijjah kita baca Al-Quran, Rasulullah sebut satu huruf dapat 10 kelebihan ataupun 10 pahala. Boleh jadi dalam bulan ataupun 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih daripada itu. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja amal-amal saleh yang kita lakukan dalam bulan Zulhijjah ini. Antaranya amal saleh yang dilakukan oleh Rasulullah ialah Rasulullah memperbanyakkan puasa dalam 10 hari ini. 9 hari lah sampai ke hari Arafah. Banyakkan puasa daripada bila? Ada satu hadis riwayat Imam Tirmizi, kalau tak silap saya, Rasulullah menyebutkan mafhumnya dalam hadis itu, Rasulullah
banyakkan puasa ketika mana masuk 1 Zulhijjah sehinggalah hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Dan ada satu hadis lagi riwayat daripada Aisyah, Rasulullah tak puasa 9 hari itu, Rasulullah tak puasa. Dan ulama menafsirkan walaupun hadis ni Rasulullah puasa sehinggakan setiap hari sampai hari Arafah, hadis ni Rasulullah tak puasa sampai hari Arafah. Sebab apa? Takut-takut benda tu jadi wajib kalau tiap tahun Rasulullah berpuasa 9 hari tersebut. Lalu sampai kepada kita, kalau kita nak ikut sunnah Rasulullah, antaranya ialah kita banyakkan berpuasa. Mula daripada 1 Zulhijjah sehinggalah hari Arafah, 9 Zulhijjah. Adalah satu lagi disebut dengan nama hari Tarwiyah ataupun 8 Zulhijjah. Ada 8 Zulhijjah ni ada ulama yang kata dia tak termasuk dalam sunnah Rasulullah sebab tak ada hadis yang khusus. Ada pun hadis yang tak berapa kuat. Tapi kita ambil hadis yang tadi, yang Rasulullah puasa daripada 1 sehingga 9. Makna kata nak tinggal sehari sebab tak hadisnya lemah, kita ambil hadis yang kuat. Yang kuatnya macam mana? Daripada 1 hari bulan sampai 9 hari bulan. Selesai masalah. Itu antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain disebut juga dalam Al-Azkar Imam Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita perbanyakkan zikir. Perbanyakkan zikrullah dalam bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah. Sebab apa banyak zikrullah? Zikrullah ini mengingatkan kita kepada Allah. Selain daripada itu, dia menenangkan jiwa-jiwa manusia. Dan ingat, kita dalam bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah ini dipanggil sebagai bulan-bulan yang diharamkan. Bulan diharamkan apa dia? Kalau suatu masa dahulu, diharamkan daripada berperang. Diharamkan daripada berperang. Adapun diharamkan daripada berperang, itu dah dimansuhkan hukumnya, kata setengah ulama. Tapi dalam keadaan kita ambil kelebihan yang ada dalam bulan-bulan tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan masuk saja bulan Zulhijjah nanti, bukan nak tunggu Zulhijjah sekarang pun tak ada masalah. Perbanyakkan puasa esok hari Isnin. Kita puasa sunat hari Isnin, sambung pula 1 Zulhijjah. Direct kita rapat ke 9 hari bulan Zulhijjah sampai ke hari Arafah. Itu yang terbaiklah yang disebut oleh para ulama. Baik. Sebab tu ada satu hadis yang Aisyah sebut, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fi ashiqatin. Sedikit pun aku belum pernah lihat Rasulullah berpuasa di 10 hari Zulhijjah, kata Aisyah. Sebab apa? Sebab 1 tahun tu Rasulullah tak puasa. 1 sampai 9. Nak bagi isyarat kalaulah Rasulullah puasa juga, dia jadi wajib pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam solat witir. Macam solat witir. Kalaulah Rasulullah buat tiap-tiap malam, dia akan jadi wajib kepada kita. Sebab tu kadang ada selang-seli. Ada hadisnya begini, ada hadisnya. Dia tak kontradik pun sebenarnya. Kita kena baca banyak hadis. Baca banyak hadis. Ada hadis yang menyokong, ada hadis yang sebut begini. Nak kena tengok semua sekali. Baik. Kita masuk kepada perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan surah Taubah. Surah Taubah. Sebelum ni kita dah bincang. Surah Taubah ini satu surah yang jumlah ayat dia ada 129 ayat, yang turunnya di Madinah, yang disebut sebagai ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah ini dia terdiri daripada ayat tentang hukum hakam, ayat cerita tentang orang munafik, ayat cerita tentang makna kata syariat ataupun cerita-cerita nabi-nabi terdahulu. Itu masuk dalam kategori ayat Madaniyah. Ini dalam ulumul Quran, ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, kita nak kena dedah benda-benda begini. Sebab apa? Sebab dalam masyarakat kita ni, kalau Quran tak ditunjukkan apa kelebihan surah ini, apa kelebihan dia, apa amalan yang kita boleh ambil daripada surah ini, lama-lama Islam ataupun lama-lama Al-Quran itu orang tak kenal. Lama-lama Al-Quran orang tak baca. Lama-lama Al-Quran itu dia jadi macam sekadar masuk dalam majlis khatam Quran, baca Quran. Masuk bulan Ramadan, ada tadarus, baru nak baca Quran. Lain daripada tu, Al-Quran hanya kitab semata-mata jadi perhiasan. Kita takut masuk dalam satu kategori hadis Rasulullah, yadrusul islamu wasyuth thawbi, kata Rasulullah. Islam akan diangkat, akan dihilangkan satu masa nanti, sebagaimana wasyuth thawbi, hilangnya, lunturnya warna daripada baju-baju manusia.
Hilangnya, lunturnya warna ni dengan cara macam mana? Dengan cara makan masa tempoh yang lama. Begitulah Islam pada hari ini. Bahkan Al-Quran yang kita baca ni, dalam satu hadis yang lain Rasulullah katakan diangkat oleh Allah dalam satu malam. Ni nak dekat dengan kiamat. Diangkat itu dalam keadaan macam mana? Seolah-olah bunyi macam lebah. Lebah duduk bawa satu benda zzz, macam itu. Diangkat Al-Quran ke langit. Adapun kalau kita buka satu dua Quran tengok kosong cetakan, iaitu masalah percetakan. Bukan masalah makna kata tergolong dalam hadis yang Rasulullah sebut ni, tak. Sebab tu kita perkenalkan Al-Quran. Perkenalkan macam mana? Al-Quran ni dia ada step. Daripada tadarus, daripada tilawah pergi kepada tadarus, pergi kepada tadabbur dan seterusnya. Tadabbur itulah yang membawa Al-Quran tu dalam jiwa manusia, yang bawa dalam kehidupan dia. Al-Quran kata begini bila bercakap, contohnya qaulan azima dalam Al-Quran, qaulan sadida, perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang jujur, perkataan yang betul. Yang itu yang kita bawa dalam kehidupan kita. Kita belajar surah Hujurat sebagai contoh. Dalam suratul Hujurat Allah Ta'ala sebut, jangan kamu mengejek-ngejek nama orang. Jangan kamu panggil dengan panggilan yang orang tu tak suka. Kita bawa dalam kehidupan kita. Jangan tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang berumur pun dia boleh terdedah dengan dosa-dosa yang macam tak memungkinkan untuk dia buat dosa itu. Sekarang ni dunia ni kita dengar benda yang pelik-pelik yang kadang kita tak pernah dengar benda itu. Suami memukul isteri sampai mati pun ada. Suami toreh, sepak terajang, macam-macam. Orang hari ni hidup dalam keadaan kita pun tak tahu dah mana betul mana salah boleh jadi. Tengok ada title ustaz, tengok dia punya pekerjaan, dia punya buat perbuatan dia macam tak berapa nak ustaz pun ada. Kan? Orang nak bergaya dengan kereta mewah begitu gini, rupanya kereta pinjam, macam-macam cerita hari ni. Kan? Sebab itulah kita bawalah Al-Quran dalam rangka kita kenal Al-Quran dan kita bawa dalam diri kita. Baik. Kita sambung pada malam ini bercerita tentang tema-tema yang utama ataupun perbincangan pokok dalam surah At-Taubah. Yang pertama kata tuan kitab kita, iaitu dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala sebut tentang hubungan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Dan hal-hal ini disebutkan dengan urutan yang sangat menakjubkan sebagaimana berikut. Mula-mula sekali ayat pertama, Allah Taala cerita tentang apa dia? Iaitu berlepas diri dan memutus hubungan dengan kaum musyrikin serta daripada keyakinan mereka. Ini melibatkan soal akidah. Kita jangan, walaupun katalah orang yang bukan Islam itu satu parti dengan kita, orang bukan Islam itu satu kumpulan ataupun bos kita, satu syarikat, satu grup saham dengan kita, dari sudut akidah dia tidak ada makna kata nak tarik sorong, tarik tolak, tak boleh. Soal akidah, orang Islam mesti kekal berprinsip, mesti kekal teguh dengan akidah. Sebab tu dalam surah At-Taubah ayat mula-mula, bila soal akidah, dia tidak ada kompromi lagi. Dia tidak ada kompromi. Jangan kita kata bila orang bukan Islam menghina tentang akidah kita, menghina tentang nama Allah, menghina tentang isu-isu yang sensitif umat Islam, tiba-tiba kita kata tak apalah, biarlah kita hidup masyarakat harmoni. Jangan tuan-tuan. Jangan takut Allah Ta'ala persoal esok-esok. Aku dah turunkan surah At-Taubah. Aku dah turunkan tentang bagaimana orang Islam sepatutnya berprinsip dengan hukum yang berkaitan dengan akidah. Tiba-tiba kamu bermudah-mudah, kamu mengambil rasional, kamu mengambil mana kata memandang enteng dan benda-benda yang begini. Jangan tuan-tuan. Benda-benda pemikiran, benda-benda yang mengarut hari ini dalam masyarakat kita, kadang dia datang dengan tak sedar. Contoh, ada satu orang menafsirkan, satu tokoh di Amerika Syarikat, ini beberapa bulan lepas. Dia menafsirkan ayat 80-81 daripada suratul Naml. Ayat itu cerita tentang kaum Nabi Lut. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 81, "A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa." Tentang golongan kaum Nabi Lut yang Allah Ta'ala azab bila mana mereka melakukan satu maksiat, iaitu suka sama lelaki. Lalu satu orang tokoh ini, dia tafsirkan macam mana? Dia kata dalam ayat ini Allah Ta'ala mengazab kaum Nabi Lut bukan sebab mereka melaksanakan ataupun melakukan LGBT. Bukan sebab homoseksual. Tapi
Apa yang Allah Ta'ala azab mereka disebabkan berlakunya keganasan seksual dalam kalangan umat kaum Nabi Lut alaihi salam. Kita pun dengar sekali dalam pemikiran macam tak ada yang salah. Tapi kalau kita fikir dalam-dalam, seolah-olah dia nak mengatakan LGBT ke apa ke, semua ni tak ada masalah. Yang penting jangan berlaku keganasan seksual dalam benda-benda begini. Dia mari dengan penafsiran Al-Quran, tuan-tuan. Guna ayat Quran. Bahkan kadang dibawa hadisnya begini cerita. Dan kalau orang tu tak ada asas akidah, tak ada asas tafsir Quran yang betul, yang baik, dia kata macam itu rupanya, macam gini rupanya. Dia akan menerima dengan mudah-mudah, bulat-bulat benda-benda begini. Ni tuan-tuan yang masuk dalam masyarakat dunia pada hari ini. Dan tokoh-tokoh ni, dia sebaris dengan tokoh-tokoh hebat dalam bidang Quran. Dia tak mari tiba-tiba mari terjemah tafsir dia orang, tak. Dia mari dengan tafsiran yang baik, tafsiran yang hebat dulu, barulah masuk sikit-sikit perang saraf dari sudut mereka. Sebab itu soal akidah kita jangan buat main-main, tuan-tuan. Jangan buat main-main. Sebab itulah dalam ayat yang pertama surah Taubah, Allah Ta'ala sebut tentang hubungan kita dengan kaum musyrikin. Kita nak kena beza. Apa beza kaum musyrikin, kafir dan murtad? Walaupun tiga ni kadang-kadang boleh berimpun atas satu golongan. Orang kafir, apa maksud kafir? Kafir ialah orang yang menentang ataupun menutup daripada menerima Islam dan dalam keadaan menentang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Ni kafir. Adapun orang musyrik dia percaya Allah. Dia percaya adanya Allah. Tapi dalam keadaan dia percaya juga benda-benda lain itu sebagai sama levelnya dengan Allah yang boleh dibuat sembahan. Sebab tu kalau kita baca dalam sirah, orang kafir musyrikin disebut sebagai musyrikin Mekah. Jarang ulama sebut kafir Mekah, tak. Kafir musyrikin Mekah. Sebab apa? Puak-puak ni dia beriman juga dengan Allah, tapi pada masa yang sama dia beriman juga dengan Al-Lata wal Uzza dan sebagainya. Nama-nama berhala-berhala mereka. Sebab itu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, apabila ditanyakan kepada mereka man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka akan kata Allah yang cipta, tapi dalam keadaan Allah cipta. Al-Lata pun dia sembah, Al-Uzza pun dia sembah, berhala-berhala lain pun dia sembah. Sebab tu golongan kaya awal-awal susah nak masuk Islam. Sebab apa? Sebab setiap berhala mereka ni, mereka letak tabung di bawah berhala tersebut. Dan orang yang datang nak bertaubat, orang datang nak serah diri kepada berhala ni, dia akan sumbangkan duit, sumbangkan harta, tanda pembersihan jiwa mereka. Dan harta-harta yang terkumpul di bawah berhala-berhala ni jadi hak milik golongan-golongan yang tertentu ataupun golongan bangsawan pada ketika itu. Lalu bila mana orang masuk Islam, dia punya saham, dia punya mata pencarian dia terhenti. Bila mana terhenti, itulah dia marah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mana Rasulullah isytihar dia jadi rasul pun, dalam kalangan puak-puak jahil ni, puak-puak musyrikin ni masih lagi menjadikan Rasulullah tempat simpan barang. Pergi simpan barang-barang berharga kepada Rasulullah. Sebab apa mereka percaya pada Rasulullah? Cuma tak percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua iaitu tetap melaksanakan dan memenuhi perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Yakni kalau kita ada kontrak ataupun apa-apa perjanjian dengan orang musyrikin ataupun orang kafir yang bukan Islam, kita mesti tetap memenuhi perjanjian tersebut. Walaupun mereka bukan Islam, tapi Islam aja ada adab-adab yang tertentu yang kita nak kena tengok. Yang ketiga iaitu menyeru kaum musyrikin kepada Islam. Ini dakwah kita. Sikit sebanyak ajaklah jiran kita yang bukan Islam, kawan kita yang bukan Islam. Mu ni nampak baik, kalau mu Islam syurga dah. Sebut demikian. Makna kata perkataan-perkataan yang mendedahkan Islam kepada mereka. Ataupun tak payah dedah, tunjuk kita perangai baik. Tunjuk kita ni jaga hati jiran kita walaupun bukan Islam. Tunjuk ni orang Islam sekalipun dia bukan Islam, kita masih meraihkan dia. Sebab tu dalam Islam dia ada adab orang bukan Islam dengan orang Islam. Ada adab dia. Kita orang Islam ada adab kita dengan orang bukan Islam. Yang keseterusnya iaitu memerangi orang-orang yang keras kepala, yang mencegah daripada jalan Allah daripada kalangan kaum musyrikin.
orang-orang yang keras kepala, yang jenis degil, dalam kalangan puak-puak ini, kita perlu perangi mereka. Sebab apa? Itu soal akidah kita. Soal akidah. Yang seterusnya, memberikan keamanan bagi orang yang memintanya daripada kalangan kaum musyrikin, dan seterusnya tidak memerangi orang-orang yang tunduk kepada kaum muslimin walaupun mereka enggan untuk beriman. Makna kata dalam keadaan orang yang masih tidak memerangi, tak lawan kita, kita tak boleh nak perang mereka. Ataupun kita sebut dalam istilah kafir zimmi. Kafir zimmi ni lawannya kafir muharib ataupun kafir harbi. Istilah ni famous suatu ketika dulu. Kafir harbi dan kafir zimmi. Baik. Dalam perbincangan ini ada sedikit sebanyak ataupun perbincangan dalam kalangan ulama, apa adab-adab kita dengan orang bukan Islam. Saya ringkaskanlah. Antaranya yang pertama, kita tidak menyetujui keberadaan dia di atas kekufuran. Kita tak redha dia tu sebagai orang kafir. Orang yang makna kata musyrik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala kerana redha terhadap kekufuran. Bersetuju dengan satu-satu kekufuran juga termasuk dalam salah satu daripada kekufuran. Contoh, orang hina agama kita. Orang hina Rasulullah, orang hina nama Allah. Tiba-tiba kita pun dalam kepala kita, tak apalah, biarlah kita macam seolah-olah kita redha dengan perbuatan dia itu. Kata ulama, redha terhadap kekufuran juga termasuk dalam kategori kekufuran. Hati-hati, takut-takut kita tergolong dalam golongan yang ini tanpa sedar. Tanpa sedar. Sekarang ni isu nama Allah, macam-macam tafsiran yang diberikan. Kita serah kepada pihak pemerintah. Jangan kita duk kalut begini sampai perang dan sebagainya. Dah. Ulama-ulama dah jelaskan pada kita bagaimana keadaan dan sebagainya. Tapi kalau jelas orang bukan Islam dalam keadaan menghina agama kita, kita tak boleh berdiam diri. Tak boleh berdiam diri dengan cara mana? Paling-paling tidak hati kita kata tak nak. Kalau kita ada kuasa, gunakan kuasa. Pandai bercakap, kita bagi kefahaman kepada orang lain. Yang kedua, kita membenci orang kafir kerana Allah juga membenci kepadanya. Kerana dalam Islam, cinta itu kerana Allah semata-mata. Kalau Allah benci, Allah mana kata dalam keadaan Allah sebut tidak suka kepada orang kafir dengan sebab begini-begini, kita pun hamba Allah kena ikut apa yang Allah suka, itu yang kita suka. Apa yang Allah benci, itu jugalah benda yang kita benci. Yang ketiga, tidak memberikan wala ataupun kesetiaan ataupun kedekatan ataupun kita punya kesetiaan lah, dan kecintaan kita kepada orang kafir. Tak boleh memberikan wala ataupun kesetiaan pada orang kafir. Contoh, bos kita orang kafir. Bos kita kata hari ni tak payah semayang lah, kita buat kerja sama-sama, dapat untung sama-sama nanti kita bagi. Tak boleh kita setia sekalipun kita dengan bos kita. Bos kita sebut demikian, kita korbankan agama kita. Jangan, tuan-tuan. Jangan. Dulu ada berlaku isu orang kerja kilang hari Jumaat. Sampai tahap bos dia bagi pergi solat Jumaat, tempoh berapa lama? 15 minit nak pergi solat Jumaat. Itu pun dia bagi. Contoh, pukul 1.30 sampai 1.45, macam itu je. Sebab tu dalam hak asasi manusia, hak asasi pekerja-pekerja ni, dia ada orang yang Islam, dia ada hak-hak dia sekian-sekian, boleh minta dengan bos dan sebagainya. Jangan kita mentang-mentang kita ni makan gaji, kita ni orang bawahan, kita ni orang, makna kata kita cakap pun orang tak dengar, kita main ikut begitu, gadaikan kita punya syariah, kita punya agama. Yang ambil kesempatan tak payah cerita lah. Bos bagi dah, bagi solat pukul 1 sampai pukul 2. Tiba-tiba dia pergi mana? Pergi kedai makan, duduk kedai makan sampai pukul 2. Duduk kedai makan sampai habis waktu semayang. Tak semayang ambil kesempatan, tu dosa dia dah. Bos dia tak ada masalah dah. Ni tuan-tuan, tempat kita ni pun kadang-kadang kita tengok. Wallahu alam, nak kata orang luar takkan tiap-tiap kali Jumaat orang luar. Pukul 1, pukul 1.10 tengok kedai makan penuh lagi. Balik-balik, tengok kereta yang sama ada kedai makan tersebut. Solat Jumaat dekat mana? Kita pun dalam hati kita kata boleh jadi orang musafir, mari luar negeri belakang ni makan tempat kita. Orang Melayu tengok orang Islam, nampak macam orang Islam. Ini teguran kepada kita. Ingat tuan-tuan, bila azan yang pertama, bab jual beli bagi orang lelaki dah tak boleh dah. Dah tak boleh dah. Sebab apa? Dah masuk nak solat Jumaat. Nak solat Jumaat. Hati-hati kita ni, kadang-kadang benda-benda yang begini kita buat main-main. Kecuali orang musafir. Musafir lain cerita. Musafir lain cerita.
Ini orang yang tak berapa musafir duduk dalam daerah dekat masjid pula tu. Kan? Allahu Akbar. Benda-benda bab solat ni jangan. Kita kata tak apa ustaz. Solat Jumaat kan 3 kali tak pergi baru dosa. Siapa cakap begitu? Kan? Siapa cakap begitu? Kalau kita belajar betul-betul dalam fiqh, hukumnya bukan macam itu. Sekali kita tak pergi pun dengan sebab sengaja boleh jatuh hukum dosa dah. Boleh jatuh hukum dosa. Jangan main-main tuan-tuan dengan bab solat, bab semayang kita ni, kita takut. Kita golongan yang duduk masjid, yang belajar ni alhamdulillah tak ada masalah. Ni anak-anak muda kita takut ni. Anak-anak muda kita takut. Kadang ada sekolah menengah. Ada seorang ustaz dia buat survey. Sekolah menengah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Buat survey cukup ke tidak 5 waktu solat. Ni setahun 2 tahun kebelakangan ni lah. Lepas pada PKP. Dia buat survey, hasil dapatan kajian dia kata apa dia? Daripada form 1 sampai form 5, ni sekolah biasa, sekolah pedalaman sikit lah. Semua tak cukup, hampir 90% tak cukup sembahyang 5 waktu. Tu tak kira sembahyang, yang sembahyang tu betul ke tidak tak tahu lagi. Ni sembahyang 5 waktu cukup ke tidak? Lalu kita duduk serabut kepala nak selesai masalah umat, yang ini berzina, yang ini begini, yang ini begini. Bab sembahyang tu nombor 1 dulu. Selesai sembahyang, insya-Allah benda lain selesai. Ni kadang kita tak nampak, kita nampak apa dia? Zina sana, zina sini. Kan? Ada buang anak sana, buang anak sini. Nombor 1 sekali sembahyang. Tengok suratul Ankabut. Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar, kata Allah. Nah, selesai solat, insya-Allah settle. Masalahnya bab solat, bab rukun pun kadang-kadang kita terlepas. Bab rukun pun kadang-kadang kita buat, kita orang panggil buat apa, buat macam ala kadar begitu je lah. Sekadar lepas tak lepas, wajib tak wajib pun tak tahu mana satu wajib, mana satu tidak dan sebagainya. Jaga-jaga solat kita. Baik. Yang seterusnya, yang keempat, bersikap adil dan berbuat baik kepadanya selama orang kafir tersebut bukan kafir harbi, iaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kena buat baik dengan orang bukan Islam. Yang keempat, yang kelima, mengasihi orang kafir dengan kasih sayang yang bersifat umum. Kerana Rasulullah sebut dalam hadis, irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Kasihilah kamu kepada orang-orang yang berada di atas muka bumi, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Ini hadis riwayat Tirmizi. Mana kata kasih dengan kasih cara manusia. Dia lapar bagi makan. Dia dalam keadaan kita jumpa boleh jadi orang Cina yang miskin, orang India yang miskin. Walaupun kita miskin juga, tapi kita ada rezeki lebih, kita kongsikan kepada mereka. Tak jadi salah. Tak jadi salah. Baik, yang seterusnya, yang keenam, tidak mengganggu harta, darah dan kehormatan selama mana dia bukan kafir harbi, kerana itu merupakan kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan satu hadis kursi yang panjang. Baik. Makna kata tak boleh kita nak mengganggu gugat harta, darah dan kehormatan mereka. Mentang-mentang orang bukan Islam, mudah-mudah kita nak mencabuli maruah mereka, tak boleh. Itu dilarang dalam Islam kita. Yang ketujuh, boleh memberikan hadiah kepada mereka dan boleh juga menerima hadiah daripada mereka, serta diperbolehkan memakan daging sembelihan daripada ahlul kitab. Ahlul kitab ni macam mana? Iaitu orang yang menganut agama samawi, agama Yahudi ataupun agama Nasara, agama Nasrani. Tapi zaman sekarang nak cari ahlul kitab susah. Yang betul-betul berpegang dengan agama asal Yahudi dan juga Nasara. Sekarang ni payah dah. Bahkan bab kahwinan juga Islam membolehkan. Contoh, orang lelaki nak kahwin dengan orang perempuan ahlul kitab, boleh. Tapi orang perempuan yang Islam nak kahwin dengan lelaki ahlul kitab, tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam. Baik, yang ke-8, tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Yang saya sebutkan tadilah. Yang ke-9, tidak mendahului orang kafir dalam mengucapkan salam. Jika orang kafir tersebut mengucapkan salam terlebih dahulu, maka cukup dijawab dengan wa'alaikum. Nabi SAW bersabda, "Idza sallama alaikum ahadun min ahli alkitab, faqulu wa'alaikum." Ini cara salam ataupun nak jawab salam daripada orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun sekarang ni kadang-kadang boleh jadi dia saja-saja nak menyapa kita, dia pula bagi salam. Kita yang Islam ni nak ucap selamat pagi pun susah. Tiba orang bukan Islam pula kan ucap assalamualaikum pada kita. Lalu kita nak jawab apa? Rasulullah ajar kepada kita, faqulu wa'alaikum. Apa maksud wa'alaikum? Makna kata ke atas kamu juga.
ke atas kamu juga. Takut-takut dia doakan doa bukan-bukan pada kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum sebagai contoh. Assalamualaikum ni apa maksud dia? Kebinasaan ke atas kamu. Kita pula tak reti, kita jawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, kita doa pula kebaikan untuk dia. Dia doa jahat untuk kita, kita balas dengan kebaikan. Baik sangat kita ni. Rasulullah ajar kalau doa ataupun salam itu daripada orang bukan Islam, jawab waalaikum, ke atas kamu juga. Dan yang terakhir nombor 10, kaum muslimin harus menyelisihi, yakni menyalahi orang kafir dan tidak boleh melakukan tasyabbuh, menyerupai dengannya. Rasulullah sebut dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan kita jadikan orang kafir ni sebagai idola kita dalam bab pakaian, dalam bab makan minum, dalam bab apa-apa sahaja yang menyerupai orang kafir itu, utamanya dari sudut masalah keyakinan, masalah ibadah, masalah akidah, masalah ibadah lagi-lagilah, bab pakaian mereka, kebiasaan ataupun model-model perilaku, ciri-ciri khas pakaian mereka dari sudut ibadah. Dia ada pakaian khas dia. Kalau tak silap orang Yahudi ni, dia pakaian khas untuk solat dia ataupun untuk semayang dia ada topi bulat macam tu, topi pendek. Kalau topi tu memang agama dia khas untuk solat ataupun semayang dia, bukan solat, semayang agama mereka, maka orang Islam tak dibenarkan. Tak dibenarkan menyerupai dari sudut itu. Baik, ini antara bentuk-bentuk ataupun adab kita sebagai orang Islam dengan bukan Islam. Baik, dalam surah At-Taubah ini juga tema yang kedua yang ditonjolkan oleh Allah Ta'ala, terutamanya ayat 38, 39. Allah sebut tentang pentingnya berjihad di jalan Allah, mengajak orang-orang untuk berjihad dan tidak merasa keberatan untuk memenuhi panggilan jihad. Jihad ni bukan semestinya panggilan kita malam ni kita beli tiket pergi Palestin berperang lawan Israel. Tak. Bukan itu jihad yang sebenarnya. Jihad yang sebenarnya kata ulama dia ada beberapa peringkat. Antaranya yang pertama ialah jihad kita melawan hawa nafsu kita. Jihad lawan hawa nafsu. Nak bangun pagi susah padahal tak ada kerja buat apa pun. Kadang nak duduk berzikir lepas subuh, nak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Zikir-zikir yang biasa kita buat selepas solat dan sebagainya itu kadang susah nak buat. Kadang susah nak buat. Sedangkan ada hadis-hadis Rasulullah yang panjang, antaranya hadis Tirmizi. Rasulullah sebut kepada kita, siapa-siapa yang solat subuh berjemaah, lepas solat subuh dia duduk berzikir, dan bila masuk waktu isyraq ataupun waktu syuruk, maka dia solat sunat 2 rakaat, solat sunat isyraq. Siapa buat sampai ke waktu itu, dia dapat kelebihan seolah-olah mengerjakan haji dan umrah secara sempurna. Hadisnya hadis sahih. Ini jarang kita buat solat sunat isyraq. Bahkan ada 1-2 surau yang saya sebut tentang solat sunat isyraq ni. Ada ke ustaz dalam mazhab Syafi'i, ada ke ustaz dalam mazhab kita tentang solat sunat ini. Solat sunat isyraq ni dianjurkan dan menjadi sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit tentang ilmu falak, bagaimana pengiraan dia. Nak kira waktu solat sunat isyraq ini, kita tengok waktu syuruk, waktu habis subuh. Waktu habis subuh bila? Pukul 7:03. Bila kita boleh buat solat sunat isyraq? Lebih kurang 16 minit ataupun 17 minit selepas waktu syuruk. Jangan masuk waktu syuruk, jam kita bunyi tetek, waktu syuruk masuk, kita pun semayang sunat. Jangan tuan-tuan, tu waktu haram semayang. Waktu haram semayang. So perkiraan dia lebih kurang 17 minit selepas waktu syuruk, ataupun 7:03 minit kita campur 7:20 lebih kurang. 7:20 kita boleh buat solat sunat isyraq 2 rakaat. Lepas solat sunat isyraq, lebih kurang berapa minit? 8 minit selepas daripada itu barulah masuk waktu duha. Waktu duha. Semayang pula sunat duha. Paling kurang 2 rakaat. Paling banyak 8 rakaat yang afdal ataupun boleh semayang sampai 12 rakaat. Itu solat sunat duha. Ni kadang-kadang solat-solat sunat ni payah kita nak buat. Sedangkan kalau kita belajar dalam fiqhus salah, bagaimana kita nak dapat solat yang khusyuk, ialah dengan cara kita perbanyakkan solat sunat. Apa jenis solat sunat kita semayang?
Kita semayang solat sunat, semayang, lama-lama khusyuk tu akan datang pada kita. Tu jihad kita lawan hawa nafsu kita. Jihad kita lawan hawa nafsu. Yang kedua iaitu jihad lawan syaitan. Jihad lawan syaitan. Nak bangun pagi, nak bangun subuh tu, kadang kita jihad lawan nafsu, kadang jihad lawan syaitan. Macam-macam lah jihad lawan syaitan. Nak mari semayang, dia mari dengan perasaan macam-macam. Perasaan letih, perasaan tak larat. Nantilah lepas ni esok pergi, waktu isyak ke datang. Macam-macam perasaan datang. Tu kadang lawan dengan syaitan. Lawan dengan syaitan. Yang ketiga, iaitu lawan benda-benda yang berkaitan dengan bid'ah dan penyelewengan intelektual yang ada zaman sekarang. Benda-benda bid'ah masuk banyak dalam masyarakat kita. Kadang-kadang mari benda-benda yang Allahu Akbar, tak sepatutnya berlaku dalam masyarakat kita. Yang melibatkan kubur, yang melibatkan benda-benda yang mensyirikkan Allah pun kadang-kadang. Macam-macam. Yang ni kita nak kena belajar lah. Belajar lebih detail. Dan juga jihad melawan penyelewengan intelektual. Yang macam saya sebutkan tadilah. Orang tafsir Quran ikut pemahaman pihak-pihak yang tertentu. Wajib untuk kita lawan dengan hujah-hujah daripada kita. Wajib kita lawan dengan hujah daripada kita. Zaman sekarang ni tuan-tuan, kita pun tak terfikir orang boleh react, orang boleh respon, orang boleh komplain ataupun komen dengan solat, dengan ibadah ulama-ulama tertentu. Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan semayang sunat, orang ambil video, orang letak dekat Facebook, orang komen, semayang sunat dia ni betul tak betul apa semua. Dengan orang kenal tuan-tuan tu siapa? Malu kita, malu. Itu yang berlaku dunia hari ni. Sampai tahap diajaknya orang awam, mari kita kritik semayang ni begini. Kita kata dalam kepalamu tu ustaz, yang mu komplain ni ulama, yang mu react ni ulama. Lalu kita macam seolah kita nak mengajak orang awam, nak mengajak orang-orang lain supaya dalam keadaan kita boleh kritik siapa saja kita nak kritik, tak kira dia ulama ke siapa ke, tak kira dah. Seolah-olah macam adab kepada ulama ni dah tak ada dah. Jangan tuan-tuan, jangan. Ulama ni besar dia punya rahmat Allah pada masyarakat kita. Besar rahmat Allah. Tak naklah cerita panjang, ramai dah ustaz-ustaz ada cerita. Baik. Jihad seterusnya iaitu jihad melawan musuh. Dan musuh kita ni ada dua. Yang pertama dalam kalangan orang kafir, yang kedua musuh dalam selimut. Ataupun dalam peribahasa Melayu dia sebut apa dia? Telunjuk lurus, kelingking berkait. Ataupun api dalam sekam. Macam-macam lah perumpamaan peribahasa orang Melayu. Ini orang munafik yang ada dalam kalangan orang Islam. Yang ada dalam kalangan orang Islam. Sebab itu dalam perang Tabuk yang kita ceritakan bulan lepas, bagaimana Rasulullah larang dah jangan naik atas bukit ni. Aku dengan Ammar bin Yasir dengan Huzaifah ibn Yaman jangan naik. 3 orang ni je dibenarkan naik. Tiba-tiba ada orang dalam kalangan munafik naik untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu adalah tema yang kedua dalam surah At-Taubah. Yang ketiga yang disebut dalam surah ini ialah dosa perbuatan munafik ataupun dosa perbuatan sifat-sifat nifaq. Sifat-sifat menipu tu sendiri. Apa maksud munafik? Munafik ni orang Islam, tapi dia tak zahirkan kekufuran dia. Dia tak tunjuk dia sembah tokong, dia tak tunjuk dia sembah benda-benda lain selain daripada Allah. Tapi keimanan dia sembunyikan keimanan dia. Dia tak beriman pun, dalam hati dia tak suka pun semayang. Tapi disebabkan dia nak ada kepentingan tertentu dalam kalangan orang Islam, dia tunjuk bahawa dia ni Islam. Itu orang munafik. Dan ingat, syarat nak jadi munafik ni adalah orang Islam. Mari daripada orang Islam. Bukan orang kafir, bukan orang luar daripada Islam. Tak. Orang Islam tu sendiri layak menjadi orang munafik. Kadang orang munafik dia bukan jelas orang munafik, tapi sifat munafik ada dalam diri dia. Datang sembahyang tapi dalam hati bukan suka pun sembahyang berjemaah. Datang sembahyang, duduk dengan majlis ilmu tapi bukan suka pun dengan ilmu tersebut. Bukan suka pun duduk dalam majlis ilmu, tapi nak kepada kebersamaan. Kan orang sebut aku tak datang masjid pula. Kan orang sebut aku duduk kat rumah je, tengok TV je, kan. Datanglah masjid tunjuk muka. Sifat-sifat munafik tu yang kita nak buang. Baik. Dan antara ciri munafik kita ringkas sebut benda ni. Yang pertama, iman mereka tidak tetap dan tidak teguh. Flip-flop. Kejap begini. Bila soal tentang akidah dan sebagainya,
Bercakapnya begini, sekejap begini, bila dalam hati ataupun bila duduk seorang-seorang, hati dia tak setuju. Ataupun dalam keadaan sebaliknya, dia berhadapan dengan orang Muslim tu tadi. Yang kedua, tindak tanduk dia sentiasa berubah-ubah. Masa bersama dengan orang mukmin nampak macam baik. Belakang orang mukmin, semayang pun tinggal. Benda-benda wajib pun tak buat. Itu sifat orang munafik. Yang ketiga, tidak tetap pendirian. Yang keempat, mengharapkan kebaikan itu dibalas oleh manusia. Dia buat satu kebaikan, mudah-mudahan orang panggil aku dermawan. Dia bagi sedekah pada orang, mudah-mudahan orang share aku dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya, kata aku ni orang yang baik, sedekah pada orang dan sebagainya. Itu sifat munafik. Yang seterusnya, jiwa mereka tidak tenteram, sentiasa gelisah sebab tidak ada prinsip dalam hidup mereka, dan mereka menjadikan dunia sebagai matlamat hidup semata-mata. Dan dalam surah Taubah ni banyak ayat-ayat yang Allah cerita tentang kaum munafik. Kita takut orang munafik ini dalam keadaan macam mana Rasulullah cerita belaka dah. Daripada sikit sampailah mereka dizahirkan oleh Rasulullah, orang ni munafik, orang ni begini. Kita orang yang di akhir zaman ini banyak benda-benda yang kadang-kadang terbuat tanpa sengaja. Kadang-kadang kita dalam keadaan, kadang kita tiru orang, tapi tiru itulah yang menyebabkan kita tergolong dalam golongan orang munafik. Hati-hati. Hati-hati. Sebab itu akhir-akhir zaman kita nak kena banyak belajar ilmu akidah. Nak kena perteguhkan akidah kita. Dan yang keempat, dalam surah At-Taubah ini, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang orang-orang yang berhak mendapat zakat. Iaitu dalam ayat yang ke-60. Ini saya nak sentuh sikit tuan-tuan. Dalam Islam dia ada 8 asnaf zakat. Tapi kadang-kadang ada orang dia tak percaya dengan majlis agama Islam. Dia tak percaya dengan tempat yang dia makna kata keluarkan zakat. Paling mudah beginilah. Kita tak wajib nak keluarkan zakat pada majlis agama Islam ataupun orang yang berkuasa tentang benda ini. Tapi dalam keadaan kita zaman sekarang ini, kita tak mampu meluaskan kita punya zakat kepada orang. Kadang kita boleh bagi pada fakir miskin, tapi 7 golongan zakat yang lain yang layak terima zakat, macam mana kita nak cari? Sebab itu kita serah pada pihak berkuasa, settle masalah. Ada saya jumpa orang, dia kata, zakat ni tak boleh bagi pada majlis agama. Tengok majlis agama kadang buat ke tidak entah zakat. Makna kata, agih ke tidak zakat. Tu kerja dia. Kerja kita ialah bila kita serah, selesai. Kita punya keluarkan zakat. Ni bila tak percaya, dia cari sendiri. Dia ada syarat dia dalam fiqh zakat. Berapa orang, berapa golongan yang nak kena. Mana kata makin banyak golongan yang kita boleh sampaikan zakat kita, makin baik ataupun makin pahalanya makin besar. Maksudnya kita serah pada pihak berkuasa, settle masalah kita. Baik, seterusnya. Yang kelima, tema dalam surah Taubah. Allah Ta'ala sebut tentang janji setia kepada Allah untuk merealisasikan maksud daripada kekhalifahan dan meninggikan agama Islam di atas muka bumi Allah. Ayat ni ayat cerita tentang khalifah, cerita tentang kekuasaan. Sebab itu kekuasaan di atas dunia ni benda yang tidak kekal. Sebab itulah bila mana dapat kuasa, laksanakan menurut apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita buat. Dan yang terakhir sekali dalam surah At-Taubah ini, Allah Ta'ala cerita tentang taubat ini, pintu taubat ini Allah buka untuk sesiapa sekalipun. Antaranya kita boleh tengok dalam ayat 5, 10, ayat 11 dan ayat 15. Allah buka pintu taubat kepada orang-orang musyrik. Sekalipun pernah menyekutukan Allah, sembah benda lain. Musyrik syirik ni tak semestinya pergi sembah tokong depan-depan tuan-tuan. Kadang dalam bab kehidupan biasa kita bercakap pun ada benda-benda syirik yang kita bercakap. Contohnya macam mana aku kalau tak makan ubat malam ni confirm sakit kepala malam ni. Seolah-olah kita meletakkan sembuh tak sembuh tu pada ubat. Memanglah ustaz orang tak bercakap, mana kata orang bercakap biasanya begitu. Betul, orang yang mengaji mungkin dia bercakap begitu, etikad dia lain. Tapi ada setengah orang bila bercakap tentang ubat itulah yang jadi penyembuh kepada dia. Jangan. Itu soal akidah. Walaupun kecil, ada juga jenis syirik-syirik yang macam itu. Hati-hati. Yang kedua, dalam ayat 24 dan ayat 27, Allah Ta'ala buka pintu taubat bagi orang-orang mukmin yang terjerumus kepada maksiat. Sebab tu Allah sebut dalam surah Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah suka kepada orang yang bertaubat. Kita orang mukmin ni kadang-kadang kita buat dosa. Buat dosa kita bertaubat. Buat lagi dosa kita bertaubat. Buat lagi dosa kita bertaubat. Yang tu Allah Ta'ala suka. Bukan suka buat maksiat tu, tak. Suka bila mana silap kita buat, kita bertaubat. Bila mana ada salah kita buat, kita bertaubat. Dan orang tasawuf dia membahagikan taubat ini kepada 3 peringkat. Peringkat yang pertama iaitu taubat daripada benda yang salah kepada benda yang betul. Ini taubat kita lah. Kita buat salah, kita bertaubat. Dan ingat, taubat yang melibatkan benda-benda manusia. Kita mengata manusia nak kena settle dengan manusia. Tak lepas, tuan-tuan. Tak lepas. Kadang kita mengata orang dalam Facebook. Nak kena cari orang yang kita kata dalam Facebook. Minta maaf. Makna kata orang, benda yang hidup, sekalipun orang tu dah meninggal, kena minta maaf dengan waris dan sebagainya. Ni kadang-kadang dosa dengan manusia, kita kata, alah tak apa, dia maaf lah aku tu. Dan tengok-tengok pada masyarakat esok merangkak, kita cari orang nak minta maaf dan sebagainya. Tak selesai. Baik, yang kedua, taubat iaitu daripada apa yang betul kepada benda yang lebih betul. Iaitu golongan khawas. Dan golongan yang ketiga, taubat daripada kesedaran tentang kewujudan diri, tenggelam kepada kesedaran tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sikit je tuan-tuan, akhir sekali. Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan 2 ayat daripada ayat yang terakhir surah Taubah. Ini untuk sama-sama kita amalkan. Tuan-tuan tulis ataupun ingat ayat 128 dan 129. Yang ini yang disebut sebagai ayat yang kita boleh buat untuk amalan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, sampailah ayat yang terakhir. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nak amalnya bila? Amal setiap kali lepas sembahyang, paling kurang sekali. Paling kurang sekali selepas sembahyang, terutamanya sembahyang subuh dan maghrib. Jangan tinggal. Makna kata lepas sahaja habis doa dan sebagainya, baca sekali ayatnya. Antaranya yang saya dapat daripada almarhum Dr. Muhammad Usman Al-Muhammadi. Dia sebut apa dia? Orang tua-tua dahulu, ulama-ulama dahulu mengikut pengalaman orang yang mengamalkan ayat ini, tiba-tiba satu masa dia dah beramal lama dengan ayat ni, dia tak boleh nak baca lepas sembahyang. Ataupun dia dalam keadaan ingat tak ingat, itu adalah isyarat daripada Allah tentang kematian dia nak dekat dengan dia. Dan cerita ni 2-3 cerita kita duk dengar daripada orang-orang yang beramal dengan ayat ni memang dapat benda-benda macam itu. Sebab tu kadang-kadang ada orang tua dia panggil anak-anak dia, bagi nasihat siap-siap begini-begini, boleh jadi ada amalan yang dia buat dan dia dapat rasa nak meninggal dah apa semua sekali. Jadi kita amalkanlah ayat ini. Ada besar kelebihannya, dan kelebihan itu disebut oleh ulama-ulama yang memang meninggalnya pun meninggal dalam keadaan Islam dan sebagai seorang ulama. InsyaAllah sekadar itu sahaja, mudah-mudahan kita dapat beramal dengan ayat-ayat Quran dan kita dapat tahsin kehidupan kita supaya lebih baik insya-Allah. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rzuqna al-fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.